Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur sekali lagi kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat menyambung kembali kuliah maghrib kita dengan menggunakan kitab Anak Kunci Syurga. Perbicaraan kita pada malam ini berkaitan dengan pembahagian najis, iaitu muka surat 59, pembahagian najis. Dia kata bermula najis itu terbahagi ia kepada 3. Yang pertama adalah najis yang dinamakan dengan mughallazah. Yang kedua yang dinamakan dengan najis mukhaffafah. Dan yang ketiga dinamakan dengan najis mutawassitah. Jadi najis, sebanyak-banyak najis yang kita jumpai hari ini, dia tak boleh lari daripada 3 kategori. Kategori yang pertama najis mughallazah, nama dia. Najis yang paling berat sekali. Kategori yang kedua najis yang dinamakan dengan mukhaffafah, najis yang paling ringan sekali. Kategori yang ketiga najis yang dinamakan dengan mutawassitah, iaitu najis yang pertengahan. Mana berat pun tidak, ringan sangat pun tidak. Dia kata najis mughallazah ini iaitu najis yang paling berat, iaitu barang yang terkena disebabkan anjing ataupun babi. Makna najis mughallazah ini najis yang berpunca daripada anjing atau babi, dan juga babi wa ma tawallada minhuma, dan apa-apa yang dilahirkan daripada kedua-dua spesies itu. Contohnya anjing, dia pergi orang panggil belaki ke apa dia pergi belaki dengan lembu, keluar anak anjing pada lembu tu, maka dianggapkan sebagai anak anjing walaupun lembu. Itu maksudnya wa ma tawallada minhuma, dan apa yang dilahirkan daripada kedua-duanya. Baik, najis anjing dan najis babi ini, dan apa-apa yang dilahirkan daripada spesies kedua-dua itu dinamakan dengan najis mughallazah. Najis yang paling berat sekali dalam Islam. Jadi najis ini dinamakan dengan najis yang berat ni kenapa? Sebab cara basuhan dia ataupun cara nak menyucikan dia tak sama dengan menyuci najis-najis yang lain. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaghal kalbu fil ina'i faghsiluhu 7 marratin awwalahunna biturabi." Nabi kata, idza walaghal kalbu, apabila menjilatlah oleh anjing, fil ina'i, dalam bekas seorang daripada kamu. Anjing datang, dia jilat air dalam baldi, ataupun anjing datang, dia jilat air dalam kolam. Tak kira lah apa-apa tempat ataupun apa-apa bekas yang dijilat oleh anjing ataupun dijilat oleh babi, maka kata Nabi, faghsiluhu, hendaklah kamu basuh bekas daripada jilatan anjing itu 7 marratin, 7 kali. Nabi suruh kita basuh ke azizun dengan 7 kali basuh. Awwalahunna biturab, salah satu daripada 7 kali basuh itu hendaklah menggunakan dengan air tanah. Mana salah satu daripada 7 basuhan itu hendaklah menggunakan air tanah. Yang lain lagi air biasa. Inilah yang dikatakan najis yang berat. Sebab cara basuhan dia tadi tak sama dengan basuhan najis-najis yang lain.
Dalam riwayat yang lain mengatakan ihdahunna bil bathai. Riwayat hadis yang lain dia bukan mengatakan awwaluhunna biturab, bahkan dia mengatakan ihdahunna bil bathai. Makna matang hadis saja yang berbeza, maksudnya sama, iaitu salah satu daripada 7 basuhan itu hendaklah menggunakan air tanah. Okey. Sidang penonton yang dihormati sekalian, tulis kemudian cuba ulangi balik malam ini supaya kita ingat betul-betul pembahagian najis dan cara untuk membasuh najis ini, supaya selepas ini tidak akan berlaku lagi kesalahan di dalam menyucikan najis-najis ini. Baik, yang kedua dinamakan dengan najis mukhaffafah. Mukhaffafah ni apa dia, Kak Azizun? Mukhaffafah ni maksudnya najis yang paling ringan sekali. Mukhaffafah, bahasa Arab, maknanya ringan. Najis yang paling ringan sekali, ada satu je najis ni. Ingat baik-baik. Ada satu saja dalam dunia ini, najis yang dinamakan dengan mukhaffafah, yang dinamakan dengan najis yang paling ringan. Iaitu, barang yang terkena najis disebabkan kencing kanak-kanak lelaki, yang belum makan ia akan selain daripada susu ibunya, dan berusia di bawah daripada 2 tahun. Ingat, ini saja najis mukhaffafah. Iaitu najis kanak-kanak lelaki. Ataupun bayi kau baby lelaki. Najis baby lelaki, di mana lelaki ini berusianya bawah daripada 2 tahun. Yang kedua syaratnya, baby itu tidak makan apa-apa kecuali susu mak dia saja. Susu mak dia saja. Maka baby tersebut jika dia kencing, maka air kencingnya dihukumkan sebagai najis mukhaffafah. Baik, bagaimana cara untuk membasuhnya? Dengar balik baik-baik. Kemudian amal betul-betul. Sebab perkara ini berlaku kepada kita. Kadang-kadang kita ada baby lelaki. Kadang-kala kita ada baby perempuan. Jadi kalau baby lelaki ni bagaimana nak basuh kencing dia? Baik, diajar oleh Islam cara untuk membasuh kencing baby lelaki ini, kata dia, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, yusalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Nabi kata hendaklah membasuh daripada kencing jariyah, makna baby perempuan, wa yurashu min baulil gulam, dan hendaklah direnjiskan daripada kencing kanak baby lelaki. Mana baby perempuan kena jirus, kena siram air, kena dibasahi dengan air. Pastikan air tadi kena berlari. Kalau baby perempuan. Manakala baby lelaki, yurashu ni maksudnya renjis. Ambil air, getak. Orang Kelantan kata getak. Ataupun reti. Moncik regaya dia tahu reti. Orang Kelantan dekat. Renti ataupun rinjis. Dirinji, maka cukup memadai. Bagi kanak-kanak ataupun bagi baby lelaki. Makna apa? Maknanya terlalu mudah, terlalu simple saja cara membasuh kencing baby lelaki. Order tu kebiasaan orang basuh juga tu macam mana Ustaz? Kalau basuh tak jadi masalah lah. Cuma nak ceritanya, mengikut hukum Islamnya tak perlu basuh. Hukum Islam hanya memadai kita renjis. Gitu. Kita belajar sekarang nak dapat ilmu, supaya kita memperolehi ilmu dan dapat membezakan bagaimana cara sebenarnya untuk membasuh najis kanak-kanak lelaki dan bagaimana cara untuk membasuh najis kanak-kanak perempuan. Baik. Yang ketiga, najis yang ketiga adalah najis mutawassitah. Najis mutawassitah ni makna najis yang pertengahan. Najis apa? Najis yang pertengahan. Kata dia iaitu najis yang selain daripada najis mughallazah dan selain daripada najis mukhaffafah. Maksudnya selain najis anjing dan babi dan selain daripada najis kanak-kanak ataupun baby lelaki.
Selain daripada itu semuanya najis mutawassithah. Mana dia? Najis lelaki, kencing lelaki, kencing apa namanya perempuan, kencing kanak-kanak perempuan, kencing lembu, kencing kucing. Habis semua sekali. Selain daripada anjing dan babi, selain daripada kanak-kanak lelaki yang berusia bawah daripada 2 tahun, semuanya najis mutawassithah. Baik. Bagaimana cara untuk membersih najis mutawassithah ini? Cara untuk membersih najis mutawassithah ini, kata dia, jika tiada diri najis, maknanya diri najis ni tak ada. Mana kita katakanlah atas tikar kita ni, kanak-kanak perempuan kita atau baby perempuan kita kecing. Air kecing tu tak ada dah. Kering dah air kecing tu. Maka apabila didapati zat air kencing yang tidak ada, cara untuk membersihnya ialah hendaklah dilalukan air ke atas air kencing yang kering itu. Kemudian kita lap, kemudian lalu sekali lagi untuk bilas. Kemudian lalu sekali lagi kali yang ketiga untuk membilasnya. Itu cara membasuh. Andai kata atas tikar getah ni, di atas tikar getah ni masih ada lagi air kencing tu, memang berair lagi kita tengok, maka cara dia hendaklah kita lap dulu. Ambil tisu, kita bekok dulu air tu, air kencing tu, biar air kencing tu masuk meresap di tisu. Kemudian kita buang, baru kita ambil air, lalukan di atas tikar getah, kemudian lap, kemudian lalukan air yang kedua, lap, kemudian lalu air yang ketiga lap. Itu cara dia. Berdasarkan sabda Nabi SAW, subbu alaihi dhanuban min ma'in. Nabi kata, hendaklah kamu menuang air ke atas kencing Arab Badui itu, setimba daripada air. Jadi berdasarkan hadis Nabi, di mana Nabi mengarahkan para sahabat ketika mana didapati seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid Nabi, Nabi memerintah kepada para sahabat supaya menyimbang ataupun menuang satu timba air di atas kencing tersebut. Difahamkan daripada arahan itu, ini merupakan cara untuk membersih najis mutawassithah. Maknanya kita kena curahkan air ke atas najis tersebut jika zat najisnya tidak ada. Baik. Dan dimaafkan berkekalan warna-warna najis ataupun bau yang sukar dihilangkan. Semalam ada soalan daripada pelajar kita, dia tanya, bagaimana Ustaz jika kita dah basuh dah najis, tiba-tiba bau lagi? Ni jawapan dia. Mana jika seorang itu sudah pun membasuh najisnya, tetapi baunya masih ada, ataupun warnanya masih ada. Kita dah basuh dah, warna masih ada lagi, maka diberi pengecualian. Tak menjadi masalah. Hukum tetap bersih. Yang paling penting, kita telah mengikut apa yang telah diarahkan oleh Islam. Soal bau tu, siapa dia suruh cium? Orang tak suruh cium ni kan? Gitu. Jangan cium lah. Begitu juga dengan warna. Ada kalanya najis ni, jenis dia, warna dia kuat, menyebabkan terlekat pada pakaian dan tak boleh dihilangkan. Ini warna ni berkait dengan makanan. Jadi bila kita makan makanan yang berwarna, mungkin najis kita juga akan mengeluarkan warna. Jadi walau bagaimanapun, untuk menjawab soalan yang ditanya oleh murid kita semalam, bagaimana sekiranya kita telah membasuh najis, tiba-tiba baunya masih ada, ataupun warnanya masih ada, maka terjawab pada malam ini, adapun warna dan bau, maka dimaafkan daripada menghilangkan dia. Maksudnya walaupun kekal bau, maka tidak menjadi masalah. Hukum membasuh najis tersebut adalah bersih. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin." Allah Taala tidak bermaksud untuk menjadikan kamu, hai manusia, menjadi berat, menjadi sulit, menjadi susah. Allah Ta'ala tak nak. Apa yang diarahkan oleh Allah Ta'ala apabila kita membersih daripada najis, Allah Ta'ala nak supaya ianya menjadi kemudahan bagi kita. Siapa pikak nak menghilangkan bau susah, siapa pikak nak menghilangkan warnanya susah, maka itu di luar kemampuan Allah Ta'ala, maaf.
Habis. Ada soalan boleh tanya. Boleh tanya sebelum kita masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk berkaitan dengan haid. Jadi, akak-akakku, murid-muridku di luar sana, seboleh-bolehnya panggil semua anak-anak kita supaya duduk di depan skrin telefon masing-masing untuk sama-sama menyaksikan bicara ilmu yang akan saya kupas nanti berkaitan dengan haid. Haid ni mana seeloknya anak-anak muda dia kena tahu. Kita orang tua ni perlu juga tahu, tapi benda tu sudah tidak berlaku dah kepada kita. Jadi yang semoleknya anak-anak muda kita, kerana haid ni masih berlaku kepada dia, seelok dan sepatutnya mereka itu tahu. Sakinah pergi ambil air suan ke apa? Air suan. Okey, kita teruskan. Bab yang seterusnya iaitu babul haidhi. Bab pada menyatakan haid. Bermula haid itu iaitu darah yang keluar dengan sebab tabiat semula jadi perempuan. Haid ni dia kata darah yang beradab bagi seorang perempuan. Makna setiap bulan perempuan ni mesti datang haid. Kalau dia tidak ada masalah. Kalau tak datang haid, maknanya ada masalah lah tu. Kenapa? Sebab memang haid ni Allah Ta'ala jadikan bagi seorang perempuan dia keluar haid. Setiap bulan akan keluar haid. Jadi sebab itulah dia mengatakan haid ini adalah darah yang beradab bagi setiap orang perempuan. Keluar haid ni daripada mana? Daripada mana Kak Salma haid keluar ni? Barangkali orang perempuan dia pun tak tahu haid ni keluar daripada mana. Yang dia tahu keluar melalui kemaluan. Ya, tapi daripada manakah punca keluarnya haid tu? Haid ini disebut oleh para alim ulama, tempat yang mengeluarkan haid itu adalah daripada sejauh-jauh rahim perempuan, adalah daripada sejauh-jauh rahim perempuan. Maknanya rahim perempuan ni hodok dalam sekali tu. Mana haid yang keluar tu haid yang di pangkal rahim tu. Di hujung di bahagian dalaman rahim perempuan, di situlah tempat keluarnya haid. Sebab itulah sabar ya. Kadang-kadangnya kita tanya. Orang tanya kita masing-masing ada air mani. Orang perempuan ada air mani, orang lelaki juga ada air mani. Jadi saya nak tanya Kak Nuraini, air mani orang perempuan ni dia keluar daripada mana? Kak Nuraini Ismail, tolong jawab. Berapa kali kita nak renjis? Nak renjis ni makna paling kurang 3 kali. Yang paling penting ada air di atas kencing tersebut. Ni kan, tengoklah kalau tangan kita besar, barangkali sekali sudah memadai. Kalau tangan kita kecil, mungkin berulang kali. Yang paling penting setelah direnjis, didapati air yang kita renjis itu terdapat pada kesan-kesan air kencing, kemudian kita lap. Okay, Nur Aini tak jawab lagi. Air mani perempuan dia keluar daripada mana? Kak Rukiah jawab, air mani perempuan keluar daripada mana? Dan air mani orang lelaki dia keluar daripada mana? Sebab itu ketika mana seorang itu melakukan persetubuhan bersama dengan pasangan dia, perempuan pun keluar mani, lelaki pun keluar mani. Jadi soalannya, air mani ni keluar daripada mana? Tempat keluarnya air mani itu daripada mana? Jangan pula kata, oh lucah Ustaz ni, jangan cakap gitu. Dia lagi saya timbuk pula. Sekarang saya nak mengajar supaya kita tak jadi bodoh. Dalam Islam ni tidak ada rahsia daripada sekecil-kecil perkara sehingga perkara yang besar dia kena mengajar. Tidak ada erti malu. Apa erti malu kita jadi bodoh macam lembu? Kalau benda-benda elok macam ni, malunya yang duk bogai depan orang ramai tu tak malu. Nur Aini jawab keluar daripada parak. Alah kakakku, bukan gitu. Tempat keluar air mani tu. Itu daripada farak tu mana kemuncak dah. Saluran falapian. Gapo dia kak? Falapian. Gapo dia?
Tak kena. Cepat, siapa dia boleh jawab? Saya bayar. Saya bagi hadiah. Saya bagi hadiah. Siapa dia boleh jawab? Saya bilang setakat 20. Saya bagi hadiah sebiji durian musaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cepat. 14, 15. Jawablah. Walaupun salah tak apa. 17, 18, 19, 20. Habis. Okey. Dalam Quran Allah Ta'ala sudah sebut. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Allah Ta'ala kata air mani orang lelaki dengan air mani orang perempuan. Dia keluar daripada yakhruju min bainis sulbi. Di antara tulang sulbi. Wat tara'ib dan di antara dua susu. Air mani orang perempuan dia keluar daripada celah-celah susu dia tu. Dia keluar pergi ke farak. Orang lelaki tulang sulbi. Ni daripada belakang tu. Air mani orang belakang dia daripada belakang. Daripada belakang dia pergi kepada kemaluan dia. Manakala air mani perempuan di antara susu dia. Antara susu kiri dengan susu kanan dia akan keluar kepada farak. Allah Ta'ala sebut nama dah dalam Quran. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Air mani ni dia keluar di antara sulbi dan at-tara'ib. Tara'ib mana susu. Okey. Tak apa. Boleh cuba lagi. Tak jadi masalah. Pada malam ini, ramai di kalangan pelajar-pelajar kita baru tahu. Rupanya air mani kita daripada mana tempat keluar dia. Okey. Okey. Dan dia kata, itu haid. Haid ni maknanya darah yang berada bagi seorang perempuan pada setiap bulan dia akan keluar. Yang keduanya, darah istihadah. Istihadah ni apa dia? Iaitu darah penyakit. Orang perempuan dia ada darah penyakit. Dalam bahasa Arab dia panggil istihadah. Iaitu darah penyakit. Maksudnya bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan darah wiladah. Darah yang menjadi perkiraan dalam Islam bagi seorang perempuan 3 jenis darah je. Yang pertama darah haid. Yang keduanya darah wiladah. Yang ketiganya darah nifas. Yang keempat ni darah istihadah. Yang ni tidak menjadi perkiraan. Kenapa? Sebab darah penyakit. Darah penyakit maknanya kenapa tidak dikira? Maksudnya solat wajib, puasa wajib. Walaupun darah tu keluar. Bahkan nak lakukan hubungan dengan tok lelaki pun boleh. Sebab apa? Sebab dia panggil darah penyakit. Darah ni tidak menghalang untuk kita lakukan apa-apa saja ibadah dalam Islam. Baik, darah penyakit yang keluar ia darah daripada orang yang mulutnya sehampir-hampir rahim. Mana darah penyakit ni dia keluar di hak tadi darah haid di pangkal rahim. Adapun darah penyakit dia keluar di ni rahim di bahagian depan ni, dekat dengan kemaluan kita tu. Tu di bagaimana dia panggil bahagian luaran rahim tu, hampir dengan bahagian luaran rahim. Mana situlah tempat keluarnya darah penyakit. Yang ketiganya darah nifas. Iaitu darah yang keluar kemudian daripada kosongnya rahim, daripada bunting. Organa. Kita ni kata, darah yang keluar selepas daripada kosongnya rahim. Bila rahim itu jadi kosong? Selepas daripada bunting. Selepas daripada bunting. Bunting ni ngandung. Maknanya begini. Maknanya nifas ini, darah yang keluar selepas mana keluarnya anak. Selepas mana baby ni keluar berada di dunia, maka keluarlah darah. Selepas itu, darah itu dinamakan dengan nifas. Darah itu dinamakan dengan nifas. Bukan lipah. Nipas. Okey. Dan sekurang-kurang umur perempuan yang haid ialah 9 tahun. Maknanya umur perempuan yang membolehkan dia keluar haid sekurang-kurangnya umur dia 9 tahun. Kalaulah sekiranya perempuan tu umur 8 tahun keluar haid dah, keluar darah dah, orang panggil haid ke bukan? Kak Zuraida. Kak Zuraida Ismail. Andai kata perempuan tu umur 8 tahun keluar darah dah. Darah tu apakah dikatakan haid ataupun bukan? Kak Zuraida tolong bagi respon. Zuraida Ismail.
Okey, Kak Rohana tak apa bagi respon. Ataupun siapa-siapa pun boleh bagi respon. Kak Faridah jawab hei. Okey, betul. Kak Rukiah Yahya menjawab bukan hei. Ya, betul. Kak, kan dia kata dah tadi, sekurang-kurang umur perempuan boleh dinamakan dengan hei adalah umurnya 9 tahun. Bila umur 9 tahun keluar darah, baru dinamakan dengan hei. Maknanya jika umur perempuan bawah daripada 9 tahun keluar darah, tidak dinamakan hei. Walaupun darah tu keluar. Jadi sebab itulah Aida, orang perempuan ni kena ingat formula ni. Orang perempuan maknanya ibu-ibu lah. Ibu-ibu ataupun nenek-nenek kena ingat formula dalam Islam. Formula dia umur 9 tahun keluar darah, baru dinamakan haid. Kalau bawah daripada 9 tahun, walaupun keluar darah sekolah sekalipun, tidak dinamakan haid. Darah tu dia panggil darah istihadah, darah penyakit. Dan sekurang-kurang haid bagi perempuan adalah sehari semalam. Sehari semalam. Aida, paling kurang haid bagi perempuan adalah sehari semalam. Makna 24 jam. Sekiranya seorang perempuan itu datang haid dia contoh. Sekarang jam 7.30. Tengok-tengok ada darah. Bila tengok ada darah, makna perempuan itu tak boleh semayang lagi dah. Sebab apa? Sebab barangkali darah ini adalah darah haid. Tengok sampai pagi esok. Waktu bangun subuh tu dia kena tengok. Tengok tak ada dah darah. Bila tak ada darah, dia kena tengok lagi. Dia tengok lagi, tengok. Jam 12 tak ada lagi darah. Tengok jam 4 tak ada lagi darah. Maka hendaklah dia mandi. Apa nama sorry. Maka hendaklah dia ambil air semayang, kemudian semayang zuhur, kemudian dia qadha balik semayang subuh tadi. Kenapa? Dia qadha balik semayang subuh dan dia qadha balik semayang isya dan qadha balik semayang maghrib. Sebab dia tak semayang maghrib tadi. Semalam dia tak semayang maghrib kerana dia menyangka darah tu darah haid. Isya juga dia tak semayang kerana dia menyangka darah haid. Kemudian subuh dia tak semayang walaupun darah tak keluar dah. Tapi dia menyangka masih dalam lingkungan haid. Jadi apabila sekarang jam 4 petang, mana sudah nak hampir kepada 1 hari dah. Sedangkan haid masih lagi tak keluar. Maka dinasbahkan bahawa darah yang keluar itu adalah darah penyakit. Maka wajiblah dia kena cepat-cepat semayang zuhur. Kemudian semayang yang ditinggalkan dia tadi, hendaklah dia qadha. Kena qadha. Baik Puan Sabariah. Nak tanya Puan Sabariah ni, adakah ramai di antara perempuan-perempuan ni yang mikir seperti mana yang saya katakan pada malam ini? Maknanya dia akan ulang balik. Mana semayang-semayang yang ditinggalkan oleh dia tadi, setelah mana didapati darah ni tak keluar dah, sedangkan kiraannya belum lagi sampai 1 hari. Adakah mereka menyangka dia adalah haid atau bukan? Saya yakin semua perempuan mengatakan haid. Sebab apa? Sebab perempuan, ya kira keluar saja darah, haid selalu. Mana boleh gitu? Sebab itu kena ngaji. Orang perempuan kena ngaji. Mana jangan mudah-mudah kita mengatakan dia haid. Haid ni kita nak katakan dia mesti 1 hari. 1 hari 1 malam. Itu baru sekurang-kurang haid. Kalau sekiranya darah yang keluar itu tak sampai 1 hari 1 malam, maka tidak dinamakan haid. Dinamakan darah itu istihadah. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Dan sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Betul? Sebanyak-banyak haid ni adalah 15 hari 15 malam. Katakanlah perempuan tu dia datang keluar darah. Anis Nasir kena belajar ni. Anis ni orang muda, kena belajar bab-bab darah ni. Sebab awak masih lagi panjang usia, insya-Allah. Jadi keluar darah. Katakanlah esok hari yang ke-11 keluar juga darah. Esok pula hari yang ke-15 keluar lagi darah. Esok lagi hari yang ke-16 keluar dari darah. Hari yang ke-16 itu wajib bagi perempuan itu kena mandi janabah. Dia kena mandi junub, kemudian dia kena bersihkan kemaluan dia, kemudian dia tepek dengan modeh dia, kemudian ambil semayang, terus semayang secepat mungkin.
apabila masuk waktu parlimen tersebut. Kenapa? Sebab dia ni termasuk dalam golongan parlimen ni orang yang bermasalah. Sebab apa? Sebab kemaluan dia masih lagi keluar darah. Darah itu dikatakan darah penyakit, bukan lagi darah haid. Kenapa? Sebab sebanyak-banyak haid adalah 15 hari, 15 malam. Dan kata dia, sekurang-kurang suci antara dua haid adalah 15 hari, 15 malam. Tu? Sekurang-kurang suci. Anis. Tadi dia kata sebanyak-banyak haid bagi perempuan adalah 15 hari, 15 malam. Jadi dalam sebulan, katakanlah dalam sebulan ni ada 30 hari. Maknanya kalaulah perempuan tu paling banyak haid dia 15 hari, 15 malam, maknanya orang perempuan akan suci dalam masa sebulan tu berapa hari? Ani? 15 hari, 15 malam. 15 hari, 15 malam. Ini kalau sekiranya haid dia tu datang 15 hari, 15 malam. Andai kata haid dia tu datang 6 hari. Anis? Ni ayah nak tanya ni. Andai kata seorang perempuan itu, katakanlah ni bulan apa? Bulan Julai, bulan 7. Bulan 7 ni datang haid 6 hari saja. Maknanya Anis memperolehi masa suci dalam bulan 7 ni berapa hari? Cepat. Anis datang haid bulan 7 adalah 6 hari. Maka masa suci Anis dalam bulan 7 berapa hari? Tak apalah, Kak Faridah. Tolong bagi respon. Berapa hari? Katakanlah dalam bulan 7 ni harinya ada 30 hari. Harinya ada 30 hari. Haid datangnya 6 hari. Maknanya masa sucinya berapa hari? 24 hari. 24 hari lah. Okay, thank you. Asna, Kak Asna, thank you. Ya, Aida, thank you. Bagus. 24 hari, Aida. Mampu pula Samia 23. Kak kira ke mana 23, Kak? Kan saya kata bulan 7 tu, harinya 30 hari. Dia datang haid 6 hari saja. Maknanya masa suci dia adalah 24 hari. Begitu. Andai kata seorang perempuan itu, katakanlah bulan 7 Sabariah. Sabariah ni datang haid dia 10 hari. Maka masa suci dia ni berapa hari? 20? Sudah. Blur lagi, 20 hari lah. Dah bulan 7 ni Sabariah dia masa dia datang haid ada 10 hari. Sedangkan bulan 7 tu harinya ada 30 hari. Maka 20 hari. Okay, thank you adikku Eli, thank you Samia, 20 hari. Ini menunjukkan murid-murid sudah faham. Saya nak faham gini lah. Sebab ni baik sepatutnya orang puan mengajar, bukan saya. Saya ni orang lelaki, malu nak mengajar. Tapi oleh kerana dia merupakan ilmu, kita ketepikan sifat malu dulu. Yang paling penting, pelajar-pelajar ni jelas dan faham. Mudah-mudahan kekeliruan ini tidak akan berlaku. Saya bimbang. Takut orang perempuan ni, ramai dia meninggal, ramai di kalangan perempuan yang meninggal solat dalam keadaan dia tak perasan dia tinggal solat. Bimbang. Besok Allah Ta'ala masuk neraka. Kita menyangka kita ni okey dah. Rupa-rupa Allah Ta'ala humban dan neraka. Kenapa? Sebab satu ketika dulu, banyak hari-hari yang ditinggalkan oleh kamu, waktu mana kamu datang bulan, kamu tidak mengetahui di mana kamu pada waktu itu sepatutnya kamu lakukan solat, kamu tidak lakukan. Kenapa? Kerana kamu menyangka hari itu adalah hari haid. Sedangkan kamu tidak berhadapan pun dengan haid. Baik. Dan kebanyakan perempuan keluar haid dia 6 hari ataupun 7 hari dan malamnya. Ni dia. Kak Faridah, ulama kita mengatakan kebanyakan orang perempuan datang haid 6 hari ataupun 7 hari. Dalil bagi yang tersebut al-istiqra'. Maksudnya Kak Faridah, daripada manakah ulama ni tahu yang kebanyakan orang perempuan ni masa haid dia tu adalah 6 hari ataupun 7 hari? Ulama kita tahu daripada mana? Siapa dia tahu? Thank you pengurusi Masjid Az-Zubair. Pengurusi Masjid Az-Zubair juga menyaksikan live Facebook saya pada malam ini. Terima kasih Tuan Haji.
Okey, ulama kita tahu daripada mana? Kebanyakan orang perempuan dia datang haid 6 hari ataupun 7 hari. Siapa dia boleh bagi respon? Kalau dah habis haid 6 hari, lepas 3 minggu datang balik darah haid. Okey. Ya kiraan dia lagu ni. Sekurang-kurang suci dalam sebulan adalah 15 hari. Sekurang-kurang suci. Dia kena kira. Andai kata antara darah yang pertama dengan darah yang kedua tu, siapa kena 15 hari. Kalau lebih, maka dikatakan itu adalah darah haid yang kedua. Itu kiraan dia gitu je. Baik. Kak Faridah kata kitab. Siapa dia kata Al-Quran. Okey, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Okey. Kan tadi dia jawab tadi al-istiqra. Dia kata tahunya kebiasaan perempuan haid dia 6 hari ataupun 7 hari kerana berdasarkan pemeriksaan, berdasarkan pada research. Sebab itu ulama-ulama ni kakakku, ramai bini. Ulama zaman dulu, bini dia bukan seorang. Bini dia kadang-kadang 2 orang, kadang-kadang 3 orang, kadang-kadang 4 orang. Jadi apabila ulama ni bini dia ramai, takkanlah dia tak tahu. Sebab benda ni berlaku kepada bini dia. Dia mesti tahulah bini yang pertama, haid kawan ni berapa hari sebulan. Bini yang kedua, haid dia berapa kali sebulan. Pada bini yang ketiga, haid dia berapa kali sebulan. Bini yang keempat, haid dia berapa kali sebulan. Sebab itu ini kebaikan orang bini ramai ni. Mana dia tak perlu tanya orang luar. Dia tanya bini dalam rumah je. Itu tujuannya. Kita sekarang bini ramai ni nak suka-suka. Dia bukan begitu. Maknanya tujuan berkahwin lebih daripada seorang ni, dia banyak tujuan dia. Antaranya untuk mengetahui putaran haid, untuk mengetahui rahsia-rahsia yang terdapat pada perempuan itu, untuk diketengahkan kepada masyarakat supaya ilmu ini dapat di-share, dapat dikongsi bersama-sama. Okey? Terima kasih semua. Haram dengan sebab haid dan nifas itu adalah segala yang haram disebabkan hadap sah. Hadap sah semalam kita telah pun belajar. Kak Salma, adikku Eli. Semalam kita belajar apa yang diharamkan apa yang diharamkan berpunca daripada hadap sah, berpunca daripada janabah, iaitu beberapa perkara. Oleh kerana janabah ini sama juga dengan haid, maka haram disebabkan janabah dengan haram disebabkan haid ni adalah benda yang sama. Kalau semalam haram disebabkan junub, yang pertama semayam tak boleh. Yang kedua apa-apa yang seerti dengan makna semayam. Contoh sujud tilawah. Lepas tu sujud syukur tak boleh. Maka orang haid pun semayam tak boleh, sujud tilawah tak boleh, sujud syukur pun tak boleh. Baik orang yang berjunub, tawaf dia tak boleh. Sama ada tawaf sunat ataupun tawaf fardu. Maka orang yang haid pun tak boleh. Tawaf sunat pun tak boleh, tawaf fardu pun tak boleh. Yang ketiga, orang yang berjunub, dia tak boleh baca Quran. Maka orang yang haid pun tak boleh baca Quran. Baik yang keempat, orang yang berjunub tak boleh menanggung Quran. Maka orang yang haid juga tak boleh menanggung Quran. Lepas tu apa lagi? Perempuan yang haid, dia tak boleh niat puasa. Selagi mana haid dia belum lagi kering, dia tak boleh nak niat puasa. Tak boleh. Contoh dia mengagak. Okey, pagi esok, haid kita ni boleh kering. Maka malam ni dia niat puasa. Tak boleh. Tak boleh Kak Faridah. Dia mesti kena confident pada pagi esok, tengok haid ada ke tak. Kalau haid tak ada, baru boleh niat puasa. Niat kena pagi esok lah. Bukan niat pada malam ni. Okey. Gapo pula Kak Zuraida tu? Masuk masjid Masuk masjid. Masuk masjid. Masuk masjid juga perempuan yang haid. Masuk masjid juga tak boleh. Kecuali apabila diyakini tidak menitik darahnya dalam masjid, boleh masuk dan keluar pintu sebelah sana. Bukan masuk lalu. Dia panggil melalui dalam masjid. Okay, thank you. Okay. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum." Nabi kata, "Alaysa
bukankah idza hadatil mar'atu, apabila seorang perempuan itu datang bulan, lam tusalli, dia tak boleh semayang, walam tasum, dan dia tak boleh puasa? Bukankah begitu? Ya, jawabnya memang ya. Orang perempuan apabila datang bulan, memang dia tak boleh semayang dan dia tak boleh puasa. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, kunna na'muru biqada'is shaumi, adalah kami disuruh hadis Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa kunna adalah kami perempuan-perempuan ni, na'muru biqada'is shaumi, diperintahkan oleh Islam supaya mengqadakan puasa, wala na'muru biqada'is salah, dan kami tidak diperintah untuk mengqadakan sembahyang. Makna perempuan yang haid diperintah supaya dia mengqadakan puasa, tetapi tidak diperintah kepada mereka mengqadakan sembahyang. Kenapa? Sebab sembahyang ini ibadah yang berbentuk harian. Adapun puasa ibadah yang berbentuk tahunan. Jadi oleh begitu, oleh yang demikian, ibadah yang berbentuk tahunan ni hanya sebulan sekali dia berlakunya. Jadi apabila perempuan itu datang tiba-tiba pada waktu itu bulan Ramadan, maka dia diperintah supaya mengqadakan puasanya. Adapun sembahyang, oleh kerana dia berbentuk harian, itu diberi pengecualian. Baik. Dan diharamkan bersentuh kulit pada barang yang antara pusat dan lutut. Maknanya apa? Makna perempuan yang haid, dia tak boleh nak mengambil kesukaan. Tak boleh suami dia mengambil kesukaan dengan dia pada barang yang antara pusat dengan lutut. Maknanya di tengah-tengah tu lah. Tengah-tengah antara pusat dengan lutut, di bahagian-bahagian tu tak boleh. Kenapa? Kerana berdasarkan firman Allah, fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka hendaklah kamu menjauhi isteri kamu waktu mana isteri kamu di dalam haid. Makna waktu bini kita berada dalam haid, hendaklah kamu beruzlah. Makna menjauhkan diri kamu, maksudnya barang yang antara pusat dengan lutut tak boleh nak mengambil kesukaan. Di bahagian lain boleh. Sebab itu orang lelaki, pada batang tubuh orang perempuan tu, semua tubuh badan dia tu mempunyai tempat-tempat yang mendatangkan kesukaan kepada orang lelaki. Orang lelaki boleh mengambil kesukaan belaka pada tubuh badan perempuan itu. Tetapi apabila datangnya haid, maka bahagian yang tertentu saja tak boleh, iaitu antara pusat dan lutut tak boleh. Bahagian lain boleh. Hidung boleh, lengan dia boleh, kepala dia boleh, rambut dia boleh, kaki dia boleh, betih dia boleh, tangan dia boleh. Banyak lagi anggota-anggota yang boleh diambil kesukaan oleh suami dia kan. Kadang-kadang orang perempuan ni bodoh juga dia. Bodoh macam mana? Contohnya haid dia 15 hari. Bila 15 hari, bengong ke tidak tok lelaki nak tunggu sampai 15 hari? Bengong. Sebab itu tok lelaki mikir nak tambah seorang lagi bini. Sebab apa? Sebab tak tahan 15 hari ni. Tapi kalau isteri kita jenis orang yang cerdik, dia boleh memberi layanan yang terbaik pada tok lelaki dia, boleh mengambil kesukaan dengan tok lelaki dia pada barang yang selain daripada pusat dengan lutut. Boleh je dia nak memberi kepuasan. Tapi oleh kerana makna bodoh, dia tak tahu apa. Dia tahunya benda tu je hak boleh ambil kesukaan. Teruk sungguh orang perempuan. Kena banyak ngaji lagi. Jadi pendek kata, kalau orang perempuan tahu seluruh tubuh badan dia boleh mendatangkan kesukaan kepada suami, saya yakin dan percaya tidak ada seorang suami pun yang mengimpikan untuk berpoligami. Yalah, bagi suami yang fikir nak memberi kepuasan nafsu dia itulah. Mana bagi orang yang memikirkan untuk menambah anak ataupun untuk membela mana-mana perempuan yang dalam kesusahan, dia mengambil perempuan itu untuk membelai kasih sayang, itu cerita lain. Cuma cerita sekarang ni, kalau semata-mata orang tu nak poligami kerana semata-mata isteri tidak dapat memberi kepuasan kepada dia, memang tak molek sangatlah. Kerana itu tujuan, tiba-tiba dia bini seorang lagi. Sedangkan sebalik daripada perkahwinan ini banyak perkara yang mendatangkan kesusahan. Tanggungjawab itu menjadi berat. Okey. Yang terakhirnya istihadah. Istihadah ya dah tadi? Ya. Okey. Okey, adik Yazan.
Okey. Dan haram menceraikan isteri pada waktu isteri dalam haid. Kak Faridah, waktu isteri datang haid, hukum menceraikan dia hukumnya haram tetapi jatuh talak. Talaknya jatuh. Mana-mana suami yang mentalakkan isteri sewaktu isteri datang bulan, maka hukumnya haram tetapi talaknya jatuh. Sebab itu mana-mana orang yang nak cerai di mahkamah, mahkamah akan tanya dulu. Akan tanya dulu pihak isteri, okey, bulan depan berapa hari bulan kamu datang bulan? Maka isteri pun beritahu, kebiasaan saya datang bulan pada awal bulan hingga lebih kurang 8 hari bulan. Maka mahkamah akan fikir, okey, pada 15 hari bulan 8, kamu diperintah supaya datang untuk sebutan kes yang terakhir. Kenapa? Sebab dia telah memberitahu kepada hakim, biasanya haid dia akan berakhir pada 8 hari bulan. Jadi apabila diberi tarikh 15 hari bulan, sebelum diminta suami dia menjatuhkan talak, hakim akan bertanya isteri sekali lagi, adakah kamu sekarang dalam keadaan suci ataupun kamu haid? Isteri kata, ya, saya sekarang dalam keadaan suci. Maka mahkamah memerintah supaya suami boleh melafazkan cerai kepada isteri. Untuk apa dia? Untuk mengelakkan daripada panjangnya iddah. Jadi apabila melafazkan talak kepada isteri sewaktu isteri berada dalam haid, maka panjanglah iddah isteri tersebut. Sepatutnya pada waktu itu dikirakan sekali suci dah. Tetapi oleh kerana isteri sedang berada dalam haid, maka tidak dikirakan suci selepas daripada haid itu sekali suci. Kena tunggu sampai bulan depan datang haid. Apabila berhenti daripada haid, maka sekali suci. Lama ke tidak? Lama lah. Kesian kepada orang perempuan. Jadi oleh yang demikian, sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala memberi kefahaman yang baik yang kepada kita, memampukan kita beramal. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita ini dimaafkan oleh Allah Ta'ala, dan kita harap Allah Ta'ala memberi pahala yang banyak kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepadamu agar diampunkan semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Sama ada dosa besar, dosa kecil, dosa zahir dan dosa batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah juga semua dosa orang